Selamat sejahtera kami ucapkan kepada semua. Saya Felicia dan rakan-rakan saya Tan dan Teo akan membentang tentang analisis penulisan artikel. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang keutuhan wacana. Definisi keutuhan wacana. Wacana merupakan kekuatan yang memudahkan pemahaman audiens. Ia dianggap sebagai penggunaan bahasa dalam konteks yang membawa makna. Ia juga wujud apabila berlaku komunikasi antara teks dan pembaca. Keutuhan wacana dikesan melalui wujudnya susunan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana. Terdapat 4 jenis keutuhan wacana, yaitu keutuhan semetik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal, dan keutuhan fonologi. Ciri-ciri keutuhan wacana. Susunan berurutan yang teratur dalam satu teks. Ciri kedua ialah terdapat turutan atau koheren atau kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks bermakna dan boleh difahami. Seterusnya, wujudnya tautan atau kohesif atau keserasian antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Terdapat penanda wacana dalam keempat jenis keutuhan, yaitu keutuhan semetik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal, dan keutuhan fonologi. Jenis keutuhan wacana yang pertama ialah keutuhan semetik. Keutuhan semetik dibahagi kepada dua, yaitu hubungan semetik antara bahagian-bahagian wacana yang bermaksud hubungan yang melibatkan antara klausa atau ayat sahaja. Yang kedua ialah kesatuan latar belakang semetik yang melibatkan latar belakang kesatuan topik, hubungan sosial, kesatuan idea penulis, dan jenis media penyampaian. Menurut jurnal yang kami cari, terdapat keutuhan semetik dalam jurnal tersebut. Dalam perenggan ini telah menunjukkan keutuhan semetik berkaitan hubungan sebab dan akibat, yaitu seperti ayat yang diwarnakan tersebut, yaitu punca utama kepada masalah sosial yang terjadi adalah disebabkan faktor dalaman diri remaja sendiri dan pengaruh rakan sebaya. Dalam ayat ini menunjukkan sebab, yaitu faktor dalaman remaja dan pengaruh rakan sebaya. Manakala akibat juga dinyatakan, yaitu terjadinya masalah sosial dalam kalangan remaja. Ini telah menunjukkan keutuhan semetik hubungan sebab dan akibat. Jenis keutuhan wacana yang kedua ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semetik atau makna dalam sesebuah wacana dan melibatkan unsur pengulangan. Yang pertama ialah keutuhan leksikal berkaitan pembuka dan penutup yang digunakan dalam penulisan. Merujuk jurnal yang telah kami cari, penulis memulakan perenggan tersebut dengan ayat, menurut Singerman dan Reader, kehidupan pelajar dan mahasiswa institusi pengajian tinggi memerlukan remaja hidup berdikari sekaligus membuat keputusan dalam hidup bersendirian, antaranya ialah memilih rakan. Ayat ini dijadikan sebagai pembuka perenggan. Manakala penutup pula, penulis telah menamatkan perenggan dengan ayat, sekiranya mereka tersilap memilih rakan, dikhawatiri remaja turut terlibat dalam masalah yang tidak diingini. Ayat ini dijadikan sebagai penutup perenggan. Jenis keutuhan wacana yang seterusnya ialah keutuhan leksikal
Antonim. Antonim bermaksud konsep yang berlawanan untuk menunjukkan makna bertentangan. Merujuk kepada carian jurnal kami, antonim telah diwujudkan dalam perenggan tersebut, yaitu perkataan berdikari dan bersama-sama. Dua perkataan ini telah menunjukkan konsep berlawanan. Seterusnya ialah hiponim. Hiponim berdefinisi suatu perkataan yang memberi makna kepada suatu perkataan yang lain. Dalam perenggan jurnal ini telah mewujudkan, yaitu remaja merupakan perkataan yang membawa makna umum, manakala pelajar dan mahasiswa merupakan perkataan yang membawa makna khusus. Yang seterusnya ialah kolokasi, yaitu pengulangan yang melibatkan penggunaan sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea, topik, situasi, atau konteks. Dalam jurnal ini mewujudkan bahawa masalah kesihatan kronik, perjudian, pelacuran, lepak, rokok menunjukkan masalah sosial. Yang seterusnya ialah persamaan leksikal atau sinonim. Bermaksud perkataan berlainan bentuk ejaan atau bunyi, tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Dalam perenggan ini menunjukkan bahawa impak dan kesan merupakan persamaan leksikal atau sinonim. Yang seterusnya ialah pengulangan, yaitu pengulangan perkataan secara penuh tanpa memberikan sebarang perubahan. Yaitu yang dinyatakan dalam jurnal ini, remaja merupakan perkataan pengulangan. Jenis keutuhan wacana yang ketiga ialah keutuhan gramatikal, yaitu bermaksud hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Pertama, penanda rujukan. Bermaksud penggunaan kata ganti nama orang. Seperti dalam jurnal ini, kajian ini dijalankan oleh Azahar Chef Latif. Pada ayat seterusnya digantikan dengan perkataan beliau. Keutuhan gramatikal yang seterusnya ialah penanda penggantian, yaitu proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur dalam ayat lain. Dalam jurnal ini, mewujudkan penyalahgunaan dadah digantikan kepada kes ini. Yang seterusnya ialah penanda penghubung. Penanda penghubung menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa. Seperti dalam jurnal ini, penanda penghubung dinyatakan iaitu dari, untuk, dan, daripada, dengan, dan sebagainya. Jenis keutuhan wacana yang terakhir ialah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi digunakan untuk menimbulkan hubungan semetik yang berbeza-beza antara bahagian-bahagian wacana. Selain itu, keutuhan fonologi yang terdapat dalam sesuatu wacana lisan dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara, dan intonasi suara. Dalam wacana tulisan, unsur-unsur paralinguistik ini ialah alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan. Alat tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih, dan sebagainya. Itu sahaja terhadap keutuhan wacana. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya untuk pembentangan yang seterusnya.
Seterusnya saya akan bentangkan kejelasan dalam penulisan dalam jurnal yang kita cari. Sesuatu penulisan yang baik adalah dapat menyampaikan idea secara sistematik, menghuraikan sesuatu perkara dengan jelas. Ini untuk membantu pembaca mudah difaham apa yang kita tulis. Hujah yang dikemukakan disokong dengan bukti dan rujukan yang sah dan mengemukakan fakta yang benar dan berasas. Maknanya, kita perlu mempunyai rujukan iaitu menurut artikel bla bla bla. Seterusnya adalah cara menulis penulisan yang jelas. Sesuatu penulisan yang jelas perlu mempunyai ayat topik iaitu idea utama. Idea utama ini perlu mengikut keperluan dan kesesuaian dengan jenis penulisan. Seterusnya, penulisan yang jelas perlu mempunyai ayat isi untuk menyokong dan memperkukuhkan ayat topik. Yang ketiga, suatu penulisan yang jelas perlu menggunakan koheren dan kohesi untuk mengembangkan idea secara logik. Ini merupakan contoh jurnal yang kami cari. Masalah sosial seperti penyalahgunaan dadah semakin berleluasa dalam kalangan remaja kerana ianya boleh mendatangkan pelbagai penyakit seperti masalah kesihatan kronik, perjudian, pelacuran, lepak, rogo dan banyak lagi. Hal ini memberi impak yang negatif dalam negara yang sedang membangun kerana keperluan untuk membantu mengeluarkan remaja daripada masalah ini memakan kos yang tinggi. Masalah sosial seperti ini amat mencabar kerana melibatkan bidang kesihatan untuk tampil serta membantu. Kesan terlibat dalam masalah sosial bukan sahaja memberi impak kepada remaja, malah kepada ibu bapa dan masyarakat. Stigma masyarakat yang beranggapan bahawa remaja yang terlibat dalam masalah sosial berasa terancam dengan kehadiran pelaku. Masalah ini amat berat kerana boleh memusnahkan diri remaja yang terlibat, ibu bapa, masyarakat yang menjurus kepada ketidakamanan, menjejaskan keharmonian serta pembangunan negara pada masa kini. Dalam perenggan ini, ayat topik adalah ayat pertama iaitu masalah sosial seperti penyalahgunaan dadah semakin berleluasa dalam kalangan remaja. Penyalahgunaan dadah adalah isi pertama. Yang kedua, penanda wancana yang terlibat dalam perenggan ini adalah hal ini memberi impak. Dan penanda wancana ketiga adalah kesan. Kesan merupakan penanda wancana yang menghurai atau menurus penutup perenggan isi. Yang keempat, masalah ini. Masalah ini merujuk kepada masalah sosial yang ada nyatakan di atas. Seterusnya, contoh yang dalam jurnal ini adalah berdasarkan temu buah yang dijalankan, responden mengaku pernah melakukan gejala sosial seperti ponteng sekolah. Ponteng merupakan satu perbuatan selaku yang melanggar peraturan sekolah. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab pada hari persekolahan akan dianggap sebagai ponteng. Masalah ini semakin
menjadi-jadi sehingga ke peringkat yang serius. Perkara ini melahirkan kerisauan guru terhadap ketidakhadiran pelajar kerana ianya boleh mengganggu proses pembelajaran. Pandemik COVID-19 telah mengubah cara pengajaran dan pembelajaran melalui media sosial. Namun, tidak semua para pelajar mampu untuk membeli data internet atau Wi-Fi. Malah, ada yang tidak mempunyai telefon pintar untuk mengikuti kelas secara maya. Capaian internet yang terlalu lemah turut menjadi salah satu faktor pelajar konten kelas. Terdapat pelajar yang perlu keluar dari rumah untuk mencari capaian internet yang baik. Oleh itu, faktor sosial ekonomi memainkan peranan yang besar kerana ketidakhadiran pelajar boleh membawa kepada keciciran. Ayat topik dalam perenggan ini adalah berdasarkan temubuan yang dijalankan, responden mengaku pernah melakukan gejala sosial seperti ponteng sekolah. Ponteng sekolah merupakan isi utama dalam perenggan ini. Seterusnya, masalah ini merujukkan masalah ponteng sekolah. Seterusnya, perkara ini juga merujukkan pelajar yang tidak hadir ke sekolah. Seterusnya adalah penanda wancana dalam perenggan ini, iaitu namun. Namun merupakan penanda wancana yang menerangkan hujah yang berbeza atau bertentangan. Yang kelima adalah penanda wancana oleh itu. Oleh itu adalah penanda wancana yang menghuraikan contoh atau hujah sokongan. Seterusnya adalah contoh dalam artikel ini dan perenggan lain. Selain itu, masalah sosial seperti pergaduhan juga sering berlaku di sekolah. Pergaduhan sering terjadi akibat daripada ketidakpuashati, ejek-mengejek dan sebagainya. Remaja kini sering memuat naik video pergaduhan mereka di sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya untuk menunjukkan rasa hebat mereka. Namun, keadaan ini semakin berpanjangan akibat campur tangan daripada masyarakat dan pihak polis dalam menyelesaikan kes pergaduhan ini. Pergaduhan merupakan jenayah kerana pelaku sejaga menyebabkan kecederaan seperti memukul. Perkara ini bukan sahaja memburukkan nama diri, malah memburukkan nama sekolah di mata masyarakat awam. Orang awam akan beranggap bahawa sekolah tidak mampu mengurus para pelajarnya sehingga menimbulkan perselisihan faham. Lebih teruk lagi, kematian boleh terjadi akibat daripada kecederaan tersebut. Terdapat kes gaduh yang berlaku akibat daripada mangsa yang pernah memukul kepala dan memerli suspek sebagai anak luar nikah. Ini menyebabkan pelajar tersebut tidak puas hati dan mengajak mangsa bergaduh di luar sekolah pada hari yang sama. Dalam perenggan ini mempunyai penanda wancana selain itu. Selain itu, masalah sosial seperti pergaduhan juga sering berlaku di sekolah. Ayat ini merupakan ayat topik dalam perenggan ini. Pergaduhan merupakan isi utama dalam perenggan ini. Seterusnya adalah namun. Namun merupakan penanda wancana yang menerangkan hujah yang berbeza atau bertentangan.
Seterusnya adalah perkara ini. Perkara ini menunjukkan pergaduhan. Selain itu adalah lebih penanda wancana lebih teluk lagi kerana ini menyebabkan kematian. Yang akhir adalah ini adalah koheren. Ini menyebabkan pelajar tersebut tidak berpuas hati dan mengajak mangsa bergaduh di luar sekolah pada hari yang sama. Menunjukkan dia cakap yang dia tidak dapat menerima apa yang orang lain cakap. Oleh itu, dia mengajak mangsa bergaduh di luar sekolah pada hari yang sama. Itu saja daripada saya. Sekarang saya akan serah kepada rakan saya. Tajuk analisis yang ketiga adalah sumber rujukan. Yang pertama adalah jenis-jenis sumber rujukan. Yang pertama adalah buku. Biasanya, sumber rujukan akan bermula dengan nama pengarang dan tahun. Jadi, buku ini bermula dengan nama pengarang, tahun, tajuk buku dan penerbit. Selain itu adalah jurnal. Jurnal bermula dengan nama pengarang, tahun, tajuk kertas, nama jurnal, edisi sama dengan volume, nombor muka surat dan pengarang tunggal. Ketiga adalah majalah. Majalah ini bermula dengan nama pengarang, tahun, bulan dan tarikh, tajuk artikel, nama majalah dan nombor muka surat majalah. Keempat adalah akhbar. Akhbar ini bermula dengan nama pengarang, tahun, tarikh, tajuk artikel, nama akhbar dan nombor muka surat. Selain itu adalah badan korporat atau swasta. Sumber rujukan ini perlu bermula dengan nama badan korporat, tahun, jurnal artikel, penerbit atau link. Seterusnya adalah badan berkanun, institut atau kerajaan. Ini bermula dengan nama institusi, tahun, jurnal artikel dan penerbit. Seterusnya adalah akhbar dalam talian. Akhbar dalam talian ini bermula dengan nama pengarang, tahun penerbitan, judul artikel, judul akhbar dan link. Akhir sekali adalah sumber jurnal internet. Sumber rujukan ini perlu bermula dengan nama pengarang, tahun penerbitan, tajuk artikel, nama akhbar serta dengan nombor muka surat tersebut. Jadi, apakah sumber rujukan yang mengandungi di jurnal yang kami pilih ini? Yang pertama adalah jurnal. Ini adalah contoh-contoh jurnal yang dalam artikel jurnal yang kita pilih itu. Seterusnya adalah tesis, sumber rujukan tesis. Next. Ini adalah contoh rujukan buku di dalam artikel jurnal yang kita pilih itu dan terbitan kerajaan bermula dengan nama kerajaan, tahun, tajuk, tempat
dan penerbitan. Seterusnya adalah kerja kertas. Pada kerja kertas bermula dengan nama pengarang, tahun, tajuk, serta dengan tempat. Seterusnya adalah proceeding. Ini adalah contoh proceeding, surat khabar dan jurnal internet. Akhir sekali, ini adalah sumber rujukan daripada kami. Yang pertama adalah sumber rujukan yang kami rujuk. Yang kedua adalah artikel jurnal yang kita pilih untuk analisis. Sekian, terima kasih.